Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arina binti Muhammad Rafidi, nombor metrik 070826 akan membentangkan topik terakhir iaitu gaya hidup sejahtera di bawah persoalan cabaran dan langkah yang diperlukan ke arah matlamat membina personaliti unggul secara berterusan dalam jangka panjang. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin menerangkan tentang apa itu UNIFID. UNIFID atau kata lain biofizikal jasmani ini merupakan salah satu proses pembinaan personaliti melalui gaya hidup sejahtera. UNIFID terbahagi kepada tiga, iaitu penjagaan fizikal, pemakanan sihat atau diet seimbang dan puasa sebagai terapi pemakanan sihat. Pertama sekali, cabaran dalam penjagaan fizikal ini semestinya lah musuh utama setiap manusia, iaitu sifat malas. Hal ini kerana penjagaan fizikal ini melibatkan pergerakan seluruh anggota badan, contohnya seperti melakukan aktiviti bersenam. Jadi, langkah untuk kita mencegah daripada sifat malas ini adalah dengan sekurang-kurangnya cukup mendirikan solat 5 waktu dan lebih baik ditambah dengan solat sunat yang lain. Kajian Profesor Dr. Wan Abu Bakar Wan Abbas mendapati bahawa solat yang wajib dilakukan setiap hari menyamai aktiviti senaman dan regangan yang memperkuatkan sistem otot dan fizikal tubuh. Seterusnya, ramai mengetahui bahawa pemakanan sihat atau diet seimbang ini antara amalan yang amat mencabar untuk diteruskan atau kata lain istiqamah kerana tidak mampu untuk melawan hawa nafsu yang hebat bersaing dengan keimanan kita. Maka, langkah untuk memastikan kesihatan kita terjamin adalah dengan mengikut sistem piramid makanan atau mengamalkan makanan sunnah Nabi Muhammad SAW seperti kurma, madu, buah zaitun dan sebagainya. Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwah lam yadurrahu dhalikal yaum summun wala sihrun," yang bermaksud sesungguhnya pada kurma ajwah aliyah itu ada ubat penyembuh atau ia merupakan ubat penawar bagi racun apabila dimakan pada awal pagi. Selain itu, berpuasa juga merupakan terapi untuk pemakanan sihat. Hal ini kerana amalan ini dapat menjernihkan hati, seterusnya menuntun kearifan dalam berfikir dan hal ini dapat dibuktikan melalui sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang melaparkan perutnya, maka akan hebatlah fikiran dan akalnya akan cerdas. Akhir sekali, kita juga boleh mengamalkan konsep bersederhana dengan bersyukur apa sahaja rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Sebagai penutup bicara, syukran jazilan saya ucapkan kepada Dr. Razi kerana menyampaikan ilmu yang penuh bermanfaat dan barakah ini. Semoga Allah sentiasa merahmati dan melimpahkan rezeki kepada doktor dan semua para penuntut ilmu ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farihin dan nombor matrik saya ialah 070948. Topik terakhir yang akan saya bincangkan ialah tentang gaya hidup sejahtera. Terdapat 4 cara untuk membina personaliti melalui gaya hidup sejahtera. Antaranya ialah asas pendidikan dan rohani. Yang kedua, biofizikal jasmani atau UNIFID. Yang ketiga, psikoemosi intelektual dan emosi atau UNIMIND. Dan yang keempat adalah psikospiritual rohani atau UNICORP. Saya akan memilih tajuk psikoemosi atau dikenali sebagai UNIMIND untuk menerangkan dengan lebih lanjut.
Pengurusan minda yang sihat atau dikenali sebagai Unimind adalah berkait rapat dengan fikiran dan emosi seseorang. Terdapat 3 cara untuk mengurus minda yang sihat, antaranya ialah pengurusan stres, kemahiran penyelesaian masalah dan berfikir secara positif yang rasional. Saya akan menjelaskan tentang pengurusan stres terlebih dahulu. Stres adalah suatu perkara yang biasa berlaku dalam diri seseorang. Stres melibatkan gangguan emosi, masalah tingkah laku dan perubahan personaliti. Punca-punca berlakunya stres adalah disebabkan perasaan negatif dalam diri, contohnya marah, kecewa dan rasa bersalah. Hal ini disebabkan persekitaran yang berlaku di tempat tinggal atau tempat kerja. Seseorang yang mengalami stres akan mengalami degupan jantung yang laju, secara tidak langsung akan rasa cepat berpeluk. Oleh itu, pengurusan stres yang baik adalah dengan bersikap positif dan belajar menerima kelemahan diri sendiri. Kita juga perlu membuka minda untuk menerima pendapat dari orang lain agar dapat mengelakkan diri daripada masalah stres. Selain itu, kemahiran penyelesaian masalah. Kita tidak boleh lari daripada masalah. Setiap dari kita pasti mempunyai masalah, sama ada dalam diri atau persekitaran. Cara kita menyelesaikan masalah yang membezakan kita dengan orang lain. Pada pendapat saya, cara untuk kita menyelesaikan masalah adalah dengan kenal pasti bentuk masalah tersebut. Contohnya, kenapa kereta tidak dapat dihidupkan enjinnya? Kemudian, kenal pasti cara untuk bertindak ke atas masalah tersebut. Kita perlu bertindak secara rasional kepada sesuatu masalah itu kerana dapat membantu meningkatkan kemahiran berfikir dan profesional. Oleh itu, kita perlulah bijak untuk menyelesaikan masalah agar mempunyai sifat sabar dalam diri. Akhir sekali, kita perlulah berfikir secara positif yang rasional. Fikiran positif ini sememangnya amat penting dalam kehidupan kerana aura yang positif akan membawa kepada persekitaran yang positif juga. Pemikiran positif merupakan persepsi dan pemikiran seseorang individu yang menilai dan melihat kehidupan mereka dari sudut asas dan fakta yang kukuh dan logik. Oleh itu, berfikir secara positif ini sememangnya amat penting dalam menjamin kesejahteraan dan kesihatan mental seseorang individu. Kesimpulan yang saya boleh bawa pada topik ini ialah kita perlulah mempunyai pemikiran yang terbuka dan sihat agar hidup kita dijamin sejahtera dan positif. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhruddin dan nombor matrik saya 070894. Hari ini saya ingin bercakap tentang gaya hidup sejahtera. Konsep yang boleh digunakan pakai dalam gaya hidup sejahtera ialah konsep UNIFIT. Konsep UNIFIT terbahagi kepada 3 iaitu penjagaan fizikal, pemakanan sihat serta puasa terapi. Penjagaan fizikal ialah aktiviti fizikal yang dibuat setiap hari. Hal ini tidak memerlukan aktiviti yang lasak. Ianya cukup dengan hanya menjalankan aktiviti harian sahaja. Selain itu, solat juga merupakan aktiviti fizikal yang wajib bagi umat Islam. Begitu juga amalan ritual agama yang lain seperti yoga, meditasi dan sebagainya. Seterusnya ialah pemakanan sihat dan diet seimbang. Pemakanan sihat dan diet seimbang dapat memberi tubuh badan kita semua zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Jadi satu pun makanan tunggal yang dapat membekalkan semua zat yang diperlukan. Tubuh memerlukan pelbagai jenis makanan dalam kuantiti yang berbeza untuk memelihara kesihatan. Akhir sekali ialah puasa terapi. Puasa terapi menjadi pilihan utama masyarakat seluruh dunia sebagai salah satu terapi bagi mencapai berat badan yang ideal. Tambahan lagi, amalan berpuasa dapat meningkatkan kemampuan ingatan yang lebih baik. Amalan ini juga didapati sangat popular di kalangan belia dan golongan dewasa awal. Kesimpulannya, dengan mengamalkan gaya hidup sihat, kita akan lebih mudah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najma Nabila Peti Jamil Azman. Nombor matriks 070825 ingin membincangkan tentang topik 6, soalan kedua, iaitu kefahaman konsep Unimind serta cabaran dan langkah yang perlu ke arah matlamat unggul secara berterusan dalam jangka masa yang panjang. Okey, seperti yang kita tahu,
Unimind ialah psycho-emotional atau dikenali sebagai pengurusan minda yang sihat, yang mengawal segala pergerakan melalui fikiran dan emosi. Jadi, pelbagai cabaran dan langkah yang boleh diambil dan dilalui dalam kehidupan seharian, antaranya adalah pengurusan stres. Pengurusan stres ini adalah amat penting dalam kehidupan kita, kerana sekiranya kita gagal untuk menguruskan stres, ia akan menyebabkan impak yang negatif dalam kehidupan kita. Jadi, ia menyebabkan kita lagi, contohnya mudah marah dan cepat terasa hati. Selain itu, kemahiran penyelesaian masalah. Kemahiran ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi pembentukan identiti seseorang. Sekiranya seorang individu tidak mahir untuk menyelesaikan masalah ini, ia akan membuatkan seorang itu tidak penyabar. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa mempelajari mengawal emosi, berkongsi masalah dengan orang yang dipercayai seperti kawan atau guru-guru atau ahli keluarga, atau berehat atau melancong ke tempat atau destinasi yang ingin pergi. Ini dapat menyebabkan kita dapat meringankan lagi beban yang dihadapi atau meluahkan perasaan kita. Jadi tidak serabutlah maknanya. Ya, selain itu kita juga hendaklah perlu memperbanyakkan beribadat kepada Tuhan agar dapat memberikan keterangan dalam kehidupan kita. Sekian cerita daripada saya. Sekian, terima kasih.